Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keberkatan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يا دافع البلاء ارفع عنا البلاء والوباء والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن في هذه البلاد خاصة في سائر بلاد المسلمين عامة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada sidang jemaah sekalian supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan kita menuju Allah ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam bab fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat, muka surat 184 yang telah kita sebut tentang fitnah kubur ataupun cubaan kubur ataupun soal kubur, ya, yang mana telah banyak hadis mutawatir menegaskan tentang fitnah kubur ni. Hadis mutawatir menceritakan tentang fitnah kubur. Betul ke ada malaikat Munkar dan Nakir? Betul ke dia tanya soalan ma rabbuka? Betul ke dia tanya ma imamuka? Betul ke soalan-soalan ma wa madinuka? Betul ke soalan-soalan tu? Itu yang dikatakan fitnah kubur, ya. Fitnah kubur, hadis tentang fitnah kubur ini terlalu banyak, dan hadis pula hadis yang mutawatir yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kita ulang balik daripada Anas, ada Barra, ada Tamim Ad-Dari, Bashir ibn Kamal, dari Thauban, Jabir ibn Abdullah, Abdullah bin Rawaha, Ubadah bin Samit, Huzaifah, Damrah bin Habib, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Utsman bin Affan, Umar bin Al-Khattab, Amir ibn As, Amru ibn Al-As, Mu'az bin Jabal, Abu Umamah, Abu Darda, Abu Rafi', Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Qatadah, Abu Hurairah, Abu Musa, Asma dan Aisyah. Kita dah sebut beberapa riwayat yang mutawatir itu hari ini muka surat 193, iaitu masih lagi dalam riwayat Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, muka surat 193 atas sekali. Kata tuan kitab memulakan, sedangkan menurut riwayat Ibn Abu Hatim dan Al-Baihaqi, Ibnu Abbas, ni riwayat Ibnu Abbas, ya, mengatakan bahawa jika seorang mukmin menghadapi kematian, bila seorang mukmin sakit sakaratul maut, nak menghadapi kematian, akan datang kepadanya para malaikat. Ini riwayat Ibnu Abbas, ya. Bila seorang mukmin nak mati, maka akan datang kepadanya para malaikat.
Mereka mengucapkan salam. Ini istimewanya orang mukmin. Bila nak mati dalam keadaan yang sakit begitu, akan datang para malaikat, datang ucap assalamualaikum. Kemudian dia berkata kepadanya, menyampaikan berita gembira berupa syurga. Datang kepada kita, memberi salam dan menyampaikan berita tentang kehebatan syurga, kenikmatan syurga kepada kita. Pada ketika itu, satu hadis daripada Anas, Rasulullah satu hari pergi menziarahi seorang sahabat yang sedang sakit nak mati ni. Nabi pergi ziarah seorang sahabat yang sakit nak mati, ya. Kemudian dia bertanya kepada orang yang sakit tu, sahabat yang sakit tu, kata Rasulullah, apa perasaan kamu sekarang? Wahai sahabat, apa perasaan kamu sekarang? Ni sakit nak mati ni, apa perasaan kamu sekarang? Macam kita lah sakit nak mati kan, tentulah bercampur baur dua perasaan kan. Satu perasaan khauf, betul tak? Takut dosa-dosa yang kita lakukan, betul tak? Takut amal kita tak diterima, khauf, takut kan. Satu lagi perasaan apa? Raja. Di samping kita hadirkan rasa takut tu, ada perasaan ar-raja. Raja tu apa? Kita mengharapkan rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah terimalah amalan aku selama ini, mudah-mudahan Allah tempatkanlah aku bersama dengan para salihin. Jadi bercampur dua perasaan tu kan, ketika nak mati. Ketika sakit nak mati tu, akan datang perasaan itu, dua bercampur. Satu perasaan khauf, takut amal-amal kita tak diterima, dosa-dosa kita tak diampunkan. Perasaan kedua, akan datang perasaan ar-raja, optimis. Kita yakin Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, akan mengampunkan dosa-dosa kita. Maka kata Nabi, la yajtami'ani fi qalbin 'abdin fi misli hadha al-mawtini illa a'tahu Allahu ma yarju. Bila berkumpul dua perasaan ni, bila seorang mukmin ni, seorang mukmin tu sakit nak mati, bila berkumpul dua perasaan ni, satu perasaan khauf, takut dengan amalan-amalan kita yang tak diterima, satu lagi hadirnya perasaan ar-raja, kita optimis insya-Allah Allah akan terima amalan-amalan kita. Bila bercampur dua perasaan ni, kata Nabi, tidak akan berkumpul dalam hati seseorang hamba itu dua perasaan sebegini bila kita nak mati itu, illa, melainkan a'tahullah ma yarju, Allah akan beri kepada dia apa yang dia harapkan. Apa yang dia harapkan pada ketika itu? Semoga amalnya diterima kan, semoga dia diampunkan oleh Allah SWT, supaya dia ditempatkan dengan para salihin kan. Maka Allah akan beri kepada dia apa yang dia harapkan tu, ar-raja tu, yang dia optimis tadi tu kepada Allah SWT. Dan wa amanahu mimma yakhafu, dan Allah akan amankan dia, selamatkan dia daripada apa yang dia takut. Apa yang dia takut tadi ketika nak mati tu? Dosa dia tak diampunkan kan. Jadi Allah akan amankan perasaan dia, amankan dia daripada apa yang dia takut. Allah akan selamatkan dia daripada apa yang dia takut. Itu keistimewaan orang-orang mukmin. Bila nak mati, maka bila datangnya perasaan khauf dan raja. Khauf, ya malah siapa yang tak takut bila nak mati, takut-takut amal kita tak diterima, ya. Kemudian datang pula, cepat-cepat kita pujuk diri kita, datangkan perasaan ar-raja, optimis bahawa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila berkumpul dua perasaan ini dalam hati seorang mukmin, maka Allah akan berikan apa yang dia harapkan, apa yang dia pohonkan, apa yang dia inginkan, dan Allah akan selamatkan dia apa yang dia takutkan tadi itu, ya. Baik, ini dalam riwayat Ibnu Abbas dia mengatakan bahawa bila orang nak mati, orang mukmin, cerita orang mukmin bila nak mati, maka datang padanya para malaikat yang mengucapkan salam dan memberikan kabar gembira tentang syurga. Okey. Kemudian jika dia telah meninggal dan dibawa ke kubur, mereka akan berjalan menuju jenazahnya dan mengerjakan solat bersama orang-orang yang mengerjakannya. Ini istimewa orang beriman. Ya, tadi tu nak mati, dia datang pada kita, beri salam kepada kita, beri kabar gembira tentang syurga. Bila dah mati pula, dia turut bersama dengan kita, mengiringi kita ke kubur, bersama-sama mendirikan solat bersama jemaah-jemaah lain yang mendirikan solat jenazah, mendoakan keampunan untuk kita. Kemudian jika dia telah dikebumikan, yang ketiga pula, bila dikebumikan, didudukkan di kuburnya. Bila kita ni mati masuk dalam kubur, kemudian bila orang semua dah balik, kita pula didudukkan dalam keadaan duduk oleh malaikat Munkar dan Nakir, sambil dikatakan kepadanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Maka lidah orang beriman akan kata apa? Allah Tuhanku, Allahu Rabbi, jawabnya. Ditanya lagi, siapa Rasul Allah?
siapa Rasulullah? Maka dia pun jawab dengan lidah yang fasih, Nabi Muhammad itu Rasulku. Kemudian apa pula kesaksianmu? Kata malaikat berdua itu, apa kesaksianmu? Maka dia pun menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang demikian itu, maka firman Allah SWT, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Surah Ibrahim ayat 27. Apa yang orang mukmin ni dapat jawab ni, sebab apa? Sebab firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 27 menyebutkan Allah akan meneguhkan lidah pendirian orang-orang yang beriman untuk menjawab soalan-soalan dalam kubur. Itu beza dia dengan orang yang kafir, dengan orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Ini satu nikmat yang besar. Walaupun dekat dunia kita dapat soalan bocor ni, siapa rabbuka, man rabbuka, wa ma imamuka, kita dapat soalan bocor ni, belum tentu dapat kita jawab. Sebab pada ketika itu yang menjawab itu ialah amalan kita. Bukan semua orang, hanya orang yang diberi nikmat, diberikan kenikmatan dapat menjawab dengan bil qawli thabit. Dia dapat jawab dengan lidah yang teguh. Dengan lidah yang teguh dia dapat jawab. Sebab itu nanti balik buka baca surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman tu dengan ucapan yang teguh. Tanya, siapa Tuhanmu? Jawab dengan jelas, Allahu Rabbi. Siapa lelaki ini? Kita menjawab, dia tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesaksianmu? Jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lidah kita akan dapat menjawab dengan lancar, dengan teguh. Surah Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Orang-orang beriman diberikan keistimewaan, dia dapat jawab nanti dalam kubur dengan lidah yang fasih. Soalan-soalan munkar dan nakir. Kemudian tambahan hadis daripada Uthman radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faza'a min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguruskan jenazah, bila dah tanam jenazah, baginda tak terus balik, baginda akan duduk di tepi kubur. Waqala, dan dia berkata kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum, mohon ampun untuk saudara kamu ni. Rasulullah pesan kepada sahabat-sahabat, istaghfiru li akhikum. Ni yang dah masuk dalam kubur ni, yang baru kita tanam ni, istaghfiru li akhikum, minta ampun untuk dia. Sebab tu kita selalu banyak baca Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Betul lah tu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Daripada start dia mati tadi, dari start kita mandikan dia, dari start kita bantu kapankan dia kan, sampai start dalam sembahyang pun kita pun baca Allahumma fir lahu kan, sampailah nanti dia di kampus dalam kubur tu, tak henti-henti lidah kita mengucapkan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nabi pesan, bila dah tutup lubang kubur tu, Nabi pesan kepada sahabat, istaghfiru li akhikum, tolonglah minta ampun kepada saudara kamu ni. Was'alu lahu tathbit, ini yang kita nak sebut ni. Dan minta kepada Allah SWT supaya dia diberikan at-tathbit. Apa dia at-tathbit? Tadi yang kita sebut tadi tu, iaitu lidah yang fasih untuk menjawab soalan-soalan munkar dan nakir. Dua kan perkara Nabi suruh. Satu, mintalah istighfar untuk saudara kamu tu. Yang kedua, mintalah supaya lidah dia diberikan at-tathbit. Tathbit, diberikan lidah dia teguh menjawab dengan fasih. Tadi ayat apa? Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli thabit. Allah akan berikan lidah orang-orang yang beriman itu menjawab soalan-soalan munkar nakir dengan lidah yang teguh, dengan lidah-lidah yang fasih. Kemudian fa innahu al-an yus'alu, kata Rasulullah, kerana sekarang dia sedang disoal. Kerana sekarang jenazah ini sedang disoal. Itu Nabi pesan. Nanti bila kita
menziarahi jenazah, mengiringi jenazah, kita buatlah perkara tersebut ya. Daripada kita kata ustaz tunggul ngobrol je kan, cakap benda-benda yang bukan-bukan dekat kubur tu, daripada kita berborak sab rukuk dan sebagainya, lebih baik kita Allahumma ghfir lahu kan, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah berikanlah dia at-tathbit, berikanlah dia lidah yang fasih untuk menjawab soalan-soalan mungkar dan nakir. Ini adalah riwayat daripada Ibnu Abbas ya, tentang fitnah kubur. Sebab tu kita pun selalu baca doa Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan orang-orang yang beriman yang terlebih dahulu meninggalkan kami ya. Itu doa untuk orang-orang yang terdahulu meninggalkan kita, kita doakan mereka ya. Baik. Selanjutnya, dilapangkan baginya kuburnya seluas mata memandang, seluas pandangan mata. Ini bagi orang yang beriman. Sementara ini ancaman pula bagi orang kafir, akan turun kepadanya para malaikat. Ini ketika nak mati ni, diturun kepadanya para malaikat, lalu mereka membentangkan tangannya dan memukul wajah dan punggungnya pada saat kematian menjemputnya. Ini berbalik orang kafir. Berbanding orang beriman, datang bagi salam, yang memberikan kabar gembira tentang syurga. Orang kafir, orang yang derhaka kepada Allah SWT, datang membawa dipukulnya di wajah, dipukulnya di punggung. Dan jika dimasukkan dalam kubur, bila dah dimasukkan dalam kubur, lalu malaikat mendudukkan jenazah itu, selanjutnya ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Dia tak dapat memberikan jawapan sama sekali. Allah menjadikan dia lupa. Allah menjadikan dia lupa, jadikan dia sesat. Dulu kat dunia boleh jawab kan, Allahu Rabbi. Kenapa sekarang tak boleh nak jawab? Itu beza lidah yang as-sabit dengan lidah orang yang diberikan kesesatan. Okey? Baik. Kemudian ditanya, siapa Rasulullah yang diutus kepadamu? Sama sekali dia tidak dapat tidak mendapat petunjuk dan memberikan jawapan. Demikianlah itu firman Allah SWT, wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Sambungan ayat tadi. Ayat tadi untuk orang beriman, yang kedua sambungan ni untuk orang-orang yang zalim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah akan tetapkan lidah orang-orang yang beriman itu dengan lidah yang tetap teguh untuk menjawab soalan-soalan mungkar dan nakir. Sambungan ayat itu, wa yudhillullahu zalimin. Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim. Tak boleh jawab apa? Dia merambai-rambai nak menjawab, tak tahu. Dia dulu kat dunia dia hebat kan. Soalan tu dah bocor kan, kenapa tak boleh jawab sekarang? Sebab Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Yang zalim ni apa? Zalim ni ialah melakukan dosa lah. Bila kita buat dosa, kita dah zalim kepada diri kita sendiri dan mendedahkan diri kita kepada azab api neraka Allah. Kita mendedahkan diri kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab api neraka Allah taala. Sebab tu kita selalu berbincang, mohon Allah ampunkan di atas kezaliman kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Supaya kita tak jadi orang yang khasirin, orang yang rugi. Ya, baik. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Abbas tentang keadaan fitnah kubur nanti bagi orang yang beriman dan orang yang kafir. Dan seterusnya kita lihat riwayat yang ke-10, muka surat 196, iaitu riwayat daripada Ibnu Umar. Riwayat Ibnu Umar. Yang lain-lain itu sebenarnya sama sahaja ya. Baik, kita tengok riwayat seterusnya, riwayat Ibnu Umar yang perenggan di bawah tu, ke-10 bawah. Dalam Musnad Al-Firdaus, Ad-Dailami juga menuturkan hadis dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasakanlah lisan kalian, lidah lah, lisan tu lidah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad Nabi kami. Sebab kalian akan ditanya hal itu kelak di dalam kubur kalian. Dalam sanadnya itu terdapat Utsman bin Matar.
Sebab tu selalu kita baca raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dalam riwayat Ibnu Umar menyebutkan disuruh kita biasakan lidah menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Selalu menyebut Allahu Rabbi. Kemudian akan ditanya lagi tentang Nabi Muhammad. Sebab tu kita baca raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Perenggan yang di bawah masih dari Ibnu Umar. Kali ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Adi dan sanad yang sahih Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ajri dalam Al-Syairah bahawa Rasulullah SAW pernah menyebutkan mengenai penguji kubur, Munkar dan Nakir lah. Oleh kerana itu Umar bertanya, apakah akal kita akan dikembalikan lagi ke kita ya Rasulullah? Bila kita dah mati tu, masuk dalam kubur tu, kita didudukkan, malaikat datang. Pada ketika itu akal kita ni dikembalikan lagi ke? Kita jawab tanpa ada akal pada ketika itu. Baginda menjawab, ya, seperti keadaan kalian sekarang. Kalian sekarang kita ada akal kan? Marrah buka boleh jawab kan? Allahu Rabbi kan? Kenapa pula nanti dalam kubur terbahagi kepada dua? Ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. Pada ketika itu dalam kubur tu, bila dah duduk kan, tak ada akal ke orang tu? Dikembalikan akal, kata Nabi. Dia boleh jawab macam kat dunia ni. Tapi kenapa masa tu ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab? Ada dua jenis manusia. Ke-11, riwayat yang ke-11 ya, dari Ibnu Mas'ud, di antara lain diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dengan sanad hasan dan Al-Baihaqi. Dia mengatakan bahawa jika seorang mukmin meninggal, ini riwayat Ibnu Mas'ud, jika mukmin meninggal, dia didudukkan di dalam kubur, lalu dikatakan kepadanya, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Apa agamamu? Ma dinuka? Siapa nabimu? Wa man nabiyuka? 3 soalan ni menurut riwayat Ibnu Mas'ud. Kemudian orang mukmin ni lidahnya fasih. Dia menjawab, Allah Tuhanku, Allahu Rabbi, Islam agamaku, ya. Islamu dini, wa Muhammad nabiku, Muhammad nabi. Seterusnya dilapangkan baginya kubur dan dibahagiakan ia di dalamnya. Lalu Ibnu Mas'ud membaca firman Allah SWT, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Keistimewaan orang-orang yang beriman, dia dapat menjawab dengan lidah yang fasih. Sebab tu kita baca dalam Al-Maqsurat, raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalau tengok dalam dia punya keistimewaan zikir itu, siapa yang membacanya menurut hadis riwayat Tirmizi, di sebelah petang, maka Allah akan memberikan keredaannya kepada hamba tersebut. Kita raditu billahi rabba, aku redha Allah tu sebagai Tuhan, bil islami dina, Islam tu agama aku, bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul. Sedangkan bagi orang yang kafir, dimasukkan dalam lubang kubur, bila dia didudukkan di dalamnya, lalu ditanya, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Apa agamamu? Wa ma dinuka? Siapa nabimu? Wa man nabiyuka? Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Okey, sebab tadi apa? Wa yudhillu zalimin. Wa yudhillullahu az-zalimin. Allah akan sesatkan orang-orang kafir daripada menjawab. Lalu disempitkan kuburnya untuknya dan diberikan siksaan di dalamnya. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa sahaja yang berpaling dari peringatanku, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Siapa yang tak nak mengingati Allah, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lawan dengan perintah-perintah Allah, maka kehidupannya akan ma'isyatan danka, kehidupannya akan sempit. Dunia pun sempit, hati sempit, perasaan sempit, kehidupan sempit. Di akhirat nanti lagilah sempit, dalam kubur lagilah sempit kehidupannya bagi orang-orang yang a'radha, enggan. Orang yang enggan mengingati Allah SWT. Boleh baca surah Taha ayat 1, 2, 4.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang enggan mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit. Kemudian ayat itu bersambung lagi, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhan, kenapa pada hari ini, pada hari kiamat, engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Keadaan buta. Wa qad kuntu basira, sedangkan aku kat dunia dahulu boleh melihat. Kenapa ke hari akhirat ni engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulu sedangkan aku kat dunia dulu boleh melihat. Sambungan ayat 126, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ini kerana dulu telah datang kepada kamu ayat-ayat keterangan Allah, tapi kamu lupa, kamu tak ingat, kamu menolak, kamu enggan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah pada hari ini, kata Allah, hari kiamat, engkau telah dilupakan. Dalam keadaan dia meraba-raba, dalam keadaan buta. Inilah riwayat daripada Ibnu Mas'ud yang menceritakan tentang fitnah kubur bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang beriman, Ibnu Mas'ud membawakan firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Lidahnya lancar. Bagi orang yang kafir, orang-orang yang zalim, Ibnu Mas'ud membacakan ayat, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang enggan mengingati Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Dalam kubur nanti dalam keadaan yang sempit, kehidupan yang sempit, yang susah, yang sukar. Masih lagi kita pindah kepada muka surat 198, bawah sekali. Dalam bukunya Syarah As-Sunnah Al-Khalal juga menuturkan riwayat dari Ibnu Mas'ud, masih lagi dalam Ibnu Mas'ud ya. Dia mengatakan, jika kematian menjemput seorang mukmin, akan datang pula kepadanya malaikat maut seraya berseru, wahai roh yang baik, keluarlah dari jasad yang baik itu. Jika rohnya telah keluar dari jasadnya, roh dibungkus dengan secarik kain berwarna merah. Jika jasad sudah dimandikan dan dikafan serta dibawa ke tempat pembaringan, roh itu turut naik ke atas tempat pembaringan. Ke mana tempat pembaringan itu pindah, ke situlah dia akan pindah hingga diletakkan di dalam kuburnya. Ketika dia mandi, dia duduk dekat situ. Ketika kita dikafankan pun dia duduk dekat situ. Bila kita dah naik dekat atas keranda tu, nak disemayangkan pun dia duduk dekat tepi tu. Dia tak masuk lagi dalam jasad. Dia tak masuk lagi dalam jasad. Bila dia masuk dalam jasad? Jika sudah diletakkan di dalam kubur. Bila telah diletakkan di dalam kubur, bila kita dah tanam, maka malaikat datang, malaikat dudukkan di dalam kubur, maka dibawa pada ketika itu rohnya akan dikembalikan kepadanya rohnya, kemudian ditanya kepadanya, siapakah Tuhanmu dan apakah agamamu? Ini fitnah kubur yang diterangkan oleh Ibnu Mas'ud. Kalau orang mukmin, dia menjawab, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Lebih lanjut dikatakan kepadanya, engkau benar. Jawapan kita benar, maka malaikat kata engkau benar. Setelah itu dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, dan rohnya dibawa kembali naik dan diletakkan di Illiyin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan, kalla inna kitabal abrari la fi Illiyin wa ma adraka ma Illiyun kitabun marqum. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti, orang-orang yang beriman itu tersimpan di Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Iaitu kitab yang tertulis. Ya. Surah Al-Mutaffifin ayat 18 hingga 20. Amalan-amalan soleh kita ini akan dinaikkan, disimpan di satu tempat yang tinggi namanya Illiyin. Allah tu asalnya tinggi kan, atas kan. Illiyin, tempat simpan amalan orang-orang yang beriman. Dia mengatakan, iaitu langit yang ketujuh. Sementara orang kafir akan ditanya, siapa engkau ini? Dia akan menjawab, tak tahu. Dikatakan kepadanya 3 kali, engkau benar-benar tidak tahu. Kemudian disempitkan kuburnya hingga tulang rusuknya bercerai-berai. Setelah itu Ibnu Mas'ud membacakan ayat, kalla
Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab orang yang derhaka itu disimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa sijjin itu? Kitabum marqum. Itulah kitab yang bertulis. Kalau illiyin tu dikatakan di langit yang ketujuh. Kalau sijjin tempat simpan amal orang-orang yang derhaka ni, di sijjin ni di mana? Kata Ibnu Mas'ud muka surat sebelah, ia berada di lapisan di bumi lapisan ketujuh. Illiyin dikatakan di langit yang ketujuh. Bagi orang-orang yang beriman, di situlah tempat simpan amal-amal kita. Illiyin bagi orang-orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala, maka tempat simpan amal buruk mereka itu di sijjin. Sijjin tu di mana? Kata Ibnu Mas'ud, ia berada di lapisan bumi yang ketujuh. Baik, riwayat yang ke-12 pula daripada Uthman bin Affan, diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dia menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah melintasi seorang jenazah yang berada di kubur, sementara sahabat beliau menguburkannya. Beliau kemudian bersabda, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian dan mintalah keteguhan untuknya kerana sekarang dia sedang ditanya. Tadi kita telah sebut, rupa-rupanya itu merupakan fitnah kubur yang dibawa oleh hadis daripada riwayatkan Uthman bin Affan. Bila saudara kita mati, bila dah dikambus, bila dah dikebumikan, bila dah ditutup, ya, mintalah ampun kepadanya. Satu. Yang kedua, mintalah at-tathbit. At-tathbit supaya apa? Lidah dia fasih untuk menjawab soalan-soalan munkar dan nakir. Ayat mana? Ayat Ibrahim. Surah Ibrahim ayat berapa? 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Bagi orang yang kafir pula, wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim, tak dapat menjawab. Ke-13. Baik, ke-13. Hadis daripada Umar bin Al-Khattab. Ya, Umar Al-Khattab antara lain diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al-Ba'ath dan Al-Hakim dalam At-Tarikh serta Al-Baihaqi dalam Al-Adhab Al-Qab. Dia menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, bagaimana jika engkau berada di dalam kubur berukuran 4 depa. Ni 4 depa, 1, 2, 3, 4 panjang. 4 depa. Dan depa kali dan 4 depa kali 2 depa kali 2 depa. Ni kita punya lebar kita 1, 2. Besar ni je lah, cuma panjang je lah. 4 depa, lebar 2 depa. Sementara engkau melihat munkar dan nakir. Rasulullah tanya kepada Sayyidina Umar, macam mana engkau buat? Apa perasaan engkau bila mana engkau berada dalam keadaan 4 depa kali 2 depa dan engkau berada di dalam? Umar menjawab, ya Rasulullah, siapa munkar dan nakir itu? Beliau menjawab, baginda menjawab, keduanya adalah penguji di kubur yang menggali tanah dengan taring-taringnya dan menginjakkan kakinya ke atas rambutnya. Suara keduanya laksana petir yang keras dan pandangan keduanya seperti kilat yang sangat terang. Keduanya membawa palu besar yang jika penduduk bumi ini berkumpul untuk mengangkatnya, nescaya mereka tidak akan mampu mengangkatnya. Akan tetapi bagi mereka berdua, palu itu lebih ringan daripada tongkatku ini, kata Rasulullah. Lalu keduanya akan mengujimu. Malaikat itu, dua orang itu akan mengujimu dengan soalan-soalan. Jika kamu tidak mampu menjawabnya atau menyimpang dari jawapan yang benar, dia akan memukulmu dengan pukulan yang menjadikan dirimu seperti abu. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, apakah keadaan seperti ini? Ya, jawab beliau. Lebih lanjut Umar mengatakan, aku akan memenuhinya. Aku akan menjawabnya lah. Yakinlah dengan Allah SWT, kan? Sebab Allah kata, yuthabbitullahu alladhi amanu bil qawli thabit. Datanglah malaikat munkar dan nakir itu, walaupun digambarkan oleh Rasulullah dengan berbagai-bagai gambaran yang menakutkan, yang mengerikan, tapi bila kita ini orang beriman, insya-Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT dengan lidah yang fasih, lidah yang lancar. Jangan takut, semenjak kita sakit lagi nak mati tu, jangan takut. Sebab bila kita berkumpul perasaan takut dan juga harap, insya-Allah Allah akan kabulkan apa yang kita harapkan. Allah akan hilangkan, selamatkan apa yang kita takutkan, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan.
Baik, yang ke-14, ke surat 201. Hadis daripada Mu'adz antara lain diriwayatkan dari Al-Bazzar. Dia menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran, ini istimewa sangat ni, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran akan terbentang di atasnya tanda dari cahaya yang dijadikan penerang oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat dah. Dia nampak rumah tu bercahaya je. Rumah kita, kalau kita baca Quran, maka rumah kita itu akan dapat dilihat daripada penduduk di langit. Malaikat akan nampak rumah tu bercahaya je. Oh, rumah tu baca Quran. Oh, rumah tu baca Quran. Oh, rumah tu baca Quran. Sebagaimana penduduk bumi menggunakan bintang yang bercahaya layaknya sebagaimana penduduk bumi menggunakan bintang yang bercahaya. Macam itulah juga kita tengok, oh nampak bintang, senang memandu kita nak berjalan kan, nampak terang. Macam itulah penduduk langit, dia nampak, oh rumah tu bercahaya, rumah orang yang membaca Al-Quran. Jika pembaca Al-Quran itu meninggal, tanda tersebut akan diangkat. Bila pembaca Al-Quran itu dah meninggal, maka tanda itu, rumah itu dah tak ada lagi tanda. Sedangkan para malaikat melihatnya dari langit, tapi orang-orang tidak melihat cahaya tersebut. Kita tak nampak cahaya tu kat rumah kita tu, ada cahaya tak ada cahaya, hanya penduduk di langit saja yang nampak. Alam gaib ni. Sedangkan para malaikat melihatnya. Kemudian para malaikat menjemputnya dari langit ke langit, lalu mereka mengerjakan solat ke atas roh orang-orang itu yang berada di tengah-tengah para arwah. Setelah itu mereka memohonkan ampun. Ini keistimewaan orang yang baca Quran. Malaikat datang sama-sama sembahyangkan dia, memohonkan ampun untuknya sehinggalah hari kebangkitan, sehinggalah hari kiamat. Tidaklah seseorang mempelajari kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mengerjakan salat di suatu malam, melainkan malam yang telah berlalu itu akan bertahunan kepada malam berikutnya untuk mengingatkannya akan waktunya dan memintanya agar bersikap lemah lembut kepadanya. Ini keistimewaan orang-orang yang baca Al-Quran. Jika dia meninggal dan keluarganya sudah siap menguburkannya, Al-Quran datang dalam penampilan yang sangat bagus dan indah, lalu berdiri di samping kepalanya. Bila kita mati nanti, dia akan duduk kat kepala kita, sehinggalah kita dikafankan dan kita dikuburkan, kemudian ditutup tanah. Lalu Al-Quran akan duduk di antara malaikat Munkar dan Nakir. Lalu malaikat Munkar dan Nakir tak dapat nak menyoal kita, sebab ada lelaki yang menyerupai, rupa-rupanya dia itu adalah Al-Quran yang kita baca. Maka kita tak payah jawab apa-apa, maka lelaki inilah yang menjawab bagi pihak kita. Wallahu a'lam. Sambung lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan insya-Allah.